Okey, kita masuk dalam bab tajuk Islam memberi perlindungan kepada ahlul zimmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajab laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Sampai hari ini masih hidup, masih bernyawa, Masya Allah, tabarakallah. Sampai hari ini masih menjadi seorang mukmin. Syukur sangat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ke pagi ini kita masih lagi mengejar pahala di majlis-majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Moga kita menjadi insan-insan yang diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian, dengan ilmu yang kita tuntut, dengan musibah kita reda, kita sabar dan kita syukur, maka Allah Ta'ala angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah, hari ini bertepatan hari Tasu'a. Puasa semua noh, insyaAllah. Siapa nak belanja saya makan sekali? Lawak aja. Esok Ashura, hari ini Tasu'a. Moga kita berselisih dengan orang Yahudi yang hanya berpuasa pada Ashura. Moga kita diampunkan dosa pada tahun yang lalu dengan asbab puasa kita, insya-Allah. Jangan lupa cari anak-anak yatim. Gosok kepala. Jangan lupa balik saiki minta kat suami belanja banyak-banyak sikit. Kan membelanja pada ahli keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum ni pergilah, carilah. Tak pernah pergi grocer, pergi. Contoh. Tapi saya tahu muslimat sini semua grocer je. Kan? InsyaAllah. Okey. Kita masuk masuk muka surat 27 muslimat. Baru tajuk yang ke-11. Biasalah macam Kak Sarwar kata tadi tu. Dalam 3 kali panggilan, 1 je boleh. Tu jadi 3 bulan sekali tu. Tak apa, insyaAllah. Saya akan cuba baca banyak-banyak, cepat-cepat. Dan faham, insyaAllah lah. Okey. Ala kulli hal, sebelum saya mula ni muslimat, saya nak minta muslimat tolong doakan kepada penterjemah kitab ni, Ustaz Zamri Hashim, yang baru ni diuji dengan sakit, kita kata 3 saluran jantung tersumbat. Yang dua 100%, yang satu lagi 80%. Allahu Akbar. Umur baru 40. Muda lagi. Hampir dah nak buat bypass. Ala kulli hal, ada satu doktor pakar sanggup, pakar stand, sanggup untuk tukar kepada bypass, nak cuba pun stand tengok macam mana. Sebab apa dia kata kalau buat bypass 15 tahun je lagi Ustaz boleh hidup. Ikut dalam kepakaran ilmu doktor lah kan. 15 tahun lagi. Tak cukup masa dengan Ustaz nak terjemah kitab. Ustaz Zamri Hashim ni banyak terjemahkan kitab-kitab, Masya Allah, tabarakallah, banyak buat buku-buku kecil untuk digunakan oleh seluruh para asatizah seluruh Malaysia. Banyak guna kitab dia. Jadi sayang jika kita kehilangan begitu awal orang-orang yang berbakti kepada agama, insya-Allah. Mohon muslimat doakan Allah Ta'ala sembuhkan Ustaz Zamri Hashim dengan kadar
kesembuhan yang 100%. Sebab masa tersumbat tu pergi cek doktor kata kalau ikut ni ustaz ni dengan kadar ni laqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi masih ada, doktor pun heran, ada satu urat yang support dekat belakang jantung. Urat kecil, tak tahu main benda mana doktor kata. Urat tu lah yang tak support selama ni. Jadi ustaz jangan buat kerja lebih-lebih. Rehat banyak, jaga makan dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala berikan kesembuhan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita masuk dalam bab tajuk Islam memberi perlindungan kepada Ahlul Zimmah. Siapa Ahlul Zimmah ni? Kita baca dulu dalam surah An-Nisa ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq aw ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka, atau orang yang datang kepada kamu dengan hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaum mereka sendiri. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu. Kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Maka jika mereka membiarkan kamu dengan tidak mengancam atau mengganggu, serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu suatu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni diturunkan dengan kisah Suraqah bin Malik Al-Mudallash. Nanti kita akan cerita kisah bagaimana Suraqah bin Malik. Tapi secara umumnya kita relate kepada keadaan semasa kita. Di mana kalau kita tengok balik kepada sejarah, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke kota Madinah, di dalam kota Madinah sudah ada penempatan Yahudi terbesar di sana. Di sana di antara Yahudi terbesar terdiri daripada Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nazir. Kemudian ada penempatan Arab iaitu Aus dan Khazraj, yang mana belum lagi mereka ini memasuki Islam. Jadi sesampai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana di kota Madinah, maka Rasulullah berhadapan. Sebab Rasulullah sampai di sana sahaja Rasulullah terus dilantik sebagai pimpinan. Dilantik sebagai pimpinan yang sebelum ni lagi 2-3 hari lagi telah ada satu kaum Arab di sana. Mereka telah sedia untuk melantik seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Disediakan mahkotanya, dibuat daripada mutiara, nak dinobatkan sebagai pemimpin mereka di sana. Dan kerja dia ni menjadi tali barut Yahudi. Baru saja Arab Aus dan Khazraj nak berbaik, dia ni di antara orang yang menjadi tali barut Yahudi, mencucuk di antara orang Arab supaya tidak menjadi baik. Mereka sentiasa dalam keadaan berbalah, Arab Aus dan Khazraj. Kemudian sesampai saja baginda di sana, rupa-rupanya baginda tidak memimpin orang Islam sahaja. Baginda kena memimpin orang-orang Yahudi yang ada di sana. Baginda kena berhadapan juga dengan orang-orang munafik yang ada di sana, yang ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang sangat dendam dengan Rasulullah. Sebab 2-3 hari lagi dia nak jadi pemimpin ni. Tiba-tiba datang Rasulullah, dinobatkan Rasulullah sebagai pemimpin. Bengkak hati dia. Bukan setakat bengkak, hancur, berkecai, sakit hati, tak boleh nak cerita, tak boleh buat bincang dah. Punya sakitnya hati dan dia berazam untuk memusnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tahulah kita Rasulullah tidak memimpin orang Islam sahaja, bahkan di Madinah adanya masyarakat majmu'. Ada. Okey, kita kembali relate ke tempat kita. Kita fahamlah? Orang-orang kafir yang disebut sebagai kafir zimmi ni, pernah dikatakan kan disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Senang nak faham maksud dia. Orang kafir yang duduk dalam negara Islam yang ada sama hak kerakyatan, kewarganegaraan, yang ada hak kesamaan daripada sudut pemilikan tanah ke bangunan ke apa sajalah kawasan, yang ada hak macam sama-sama hak kita sebagai orang Islam di negara tu. Kita boleh bermuamalah dengan dia, boleh berjual beli, boleh dia pun ada hak memiliki tanah jika dia ada kemampuan untuk memiliki. Kita pun ada hak memiliki tanah jika kita berkemampuan untuk memiliki. Dia pun ada hak memiliki rumah jika dia berkemampuan untuk memiliki. Kita pun ada hak. Maksud kata senang cerita, ada IC lah. IC itu tunjuk satu bukti kewarganegaraan. Dan masing-masing patuh dengan tanggungjawab masing-masing. Rasulullah bila sampai di Madinah, Rasulullah buat satu piagam, nama dia Piagam Madinah. Di antaranya piagam-piagam di sana iaitu saling menjaga keamanan. Bila ada orang luar, anasir-anasir luar yang nak menyerang kota Madinah, masing-masing kena pertahankan walaupun dia kafir. Contoh. Sehingga itu saling jaga, saling bertanggungjawab, maka mereka ini disebut sebagai kafir zimmi yang tidak boleh kita perangi mereka. Itu dikatakan sebagai kafir zimmi. Ataupun disebut sebagai kafir musta'man, yang mana mereka ni ada taraf kewarganegaraan. Ataupun kita faham lagi, dia adalah penduduk yang sama dengan kita di sini. Bukan pendatang, bukan imigrasi dan sebagainya lah. Sebab di sana kalau kita tengok ada kelas-kelas. Dalam satu ayat, Allah Ta'ala perintah untuk bunuh semua kafir. Illa, ada di sana, illa, kecuali. Maksud kata bukan semua kafir yang kita bunuh, kecuali kafir yang boleh orang Islam bunuh, iaitu kafir harbi, yang mana mereka ini menjejaskan Islam, mereka melanggar perjanjian dengan orang Islam, mereka memerangi orang Islam. Okey tak? Mereka memerangi orang Islam, yang mana kita boleh, orang Islam boleh bunuh di dalam peperangan. Kalau individu contoh dalam warga negara ada individu yang cuba provokasi, cuba menentang Islam dan sebagainya, kita tak boleh ajak geng ramai-ramai kat Sarawak, kita pegang perang pergi terus, tak boleh. Ada saluran dia, ada saluran tertentu. Macam tu juga kalau orang Islam yang buat kemungkaran pun sama. Kalau ikut hukum hudud kan, orang yang berzina, zina muhsan, orang yang dah berkahwin kemudian dia berzina, ikut tu kena hukum rejam. Yang buat kerja hukum rejam tu siapa? Mak ayah dia ke? Ketua kampung ke? Tak. Sahabat handai ke? Tidak. Tetap pemerintah. So kita ni bila ada kafir zimmi yang tiba-tiba bertukar menjadi harbi, maka ada saluran dia. Bukan kita pula yang bertindak. Begitu juga yang berlaku di kota Madinah. Sekejap Bani Nadir melanggar perjanjian. Sekejap lagi Bani Quraizah melakukan pengkhianatan dalam peperangan Ahzab. Sekejap Bani Qainuqa pula yang melakukan onar
kepada wanita-wanita muslimah pada zaman tu. Semua tu dia ambil tindakan. Ada Yahudi yang Rasulullah usir keluar daripada kota Madinah. Itu yang kita panggil kafir harbi, yang boleh diperangi. Sebab apa? Sebab mereka sepatutnya bertanggungjawab menjaga kota Madinah, tiba-tiba mereka mengkhianati Madinah, erti kata mengkhianati baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak ada hal, dia cuma kafir, tak beriman kepada Allah, duduk mempunyai perjanjian dalam negara Islam, dan dia meminta perlindungan daripada negara Islam dan dia warga negara, tiba-tiba pergi bunuh dia, satu kesalahan yang cukup besar dilakukan. Kita tak boleh. Pernah saya cerita dulu, ada satu, minta maaf, itu macam masa zaman, kalau tak silap saya, zaman 80-an. Ada satu pondok, wallahu alam, dia buat keluar satu kenyataan. Dia kata kepada anak murid dia, kalau kamu pergi kedai Cina, kalau kamu pergi kedai-kedai orang kafir, kamu boleh ambil barang tanpa bayar. Itu satu pandangan yang sangat salah. Sebab mereka adalah kafir, dia kata. Sebab mereka adalah kafir harbi. Kafir yang boleh kita perangi. Maka anak-anak murid ni pun seronok lah. Pergi. Yang boleh pecah rahsia ni, sebab ada budak-budak yang dah ambil barang, kemudian ditangkap. Polis tangkap, dapat aduan daripada pengadu dia, daripada orang yang jaga kedai tu. Kemudian ditanya, dia kata, Tok Guru kami kata boleh ambil. Boleh ambil barang, tak salah, tak berdosa, ambil lah banyak mana pun. Banyak cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ini silap dalam penterjemahan, memahamkan apa yang dimaksudkan dengan kafir. Kafir dia banyak lah. Tak cerita kafir pelancong lagi. Nak masuk negara kita, nak melancong tempat kita, apakah dinamakan kafir harbi? Tidak. Tak kira kafir yang minta keamanan, kafir yang lari daripada negara-negara lain, kemudian minta keamanan dalam negara kita. Itu juga disebut sebagai kafir mu'ahad. Dan sebagainya, kita kena tengok. Kena pandai kelas. Jangan sembrono menuding ini kafir harbi, ini kafir harbi dan sebagainya. Okey. Kisah di sebalik ayat ini. Suraqah bin Malik Al-Mudallash menceritakan. Siapa Suraqah bin Malik ni muslimat? Suraqah bin Malik ni adalah seorang lelaki yang bertanggungjawab, yang mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku penghijrahan baginda dengan Sayyidina Abu Bakar. Dalam ramai-ramai orang tak boleh trace mana jalan baginda, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil jalan yang berbeza daripada jalan kebiasaannya orang lalu. Tetapi dapat dihidu oleh Suraqah bin Malik. Maksud kata dia seorang pakar. Kalau Abu Jahal, diletak je kepala dia dekat bumi, dia tanah, dia tahu dah kuda tu daripada mana. Pada Syam ke, pada Madinah, dia dah tahu dah derapan kuda tu. Nak cerita pakarnya dia. Kalau dia tengok najis, dia dah tahu dah najis kuda ni, kuda mana. Baru tengok najis. Kalau kita tengok sama je, najis lembu kan. Bulat sama, pipis sama ya. Tak tahu pada kampung mana. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Itu kepakaran. Sehingga Suraqah bin Malik dijanjikan gelang Raja Kisra. Yang mana berlaku peristiwa tu nanti, barulah dia tahu, ya Allah, betapa benarnya apa yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Suraqah bin Malik Al-Mudallash menceritakan ketika terjadinya peperangan Badar dan Uhud. Peperangan Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Berbahagialah lelaki-lelaki yang berperang dalam peperangan Badar. Ada seorang sahabat yang berperang dalam peperangan Badar. Dia mengatakan peperangan yang paling dia tak boleh lupa, peperangan yang paling berat dalam hidup dia adalah peperangan Badar.
Kalau tak silap saya, lelaki tersebut sama ada dia adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Darda, ataupun ada seorang lagi sahabat. Nanti saya ingat saya akan cerita pada sahabat, pada muslimat. Dia kata ketika dia tengah berperang ni, ada seorang manusia yang asyik ikut dia, manusia musyrikin. Dia nampak aja kelibat lelaki tu, dia cuba lari. Kemudian ikut dia lagi. Dia nampak saja lelaki tu, dia cuba lari. Muslimat bayang, kenapa dia lari, kenapa dia tak bunuh? Sedangkan lelaki tu adalah musyrikin. Allahu Akbar. Sehingga beberapa kali dia cuba lari, akhirnya terserempak juga. Siapa lelaki tu? Itulah ayahnya orang kafir musyrikin. Bila ayah dia cuba angkat pedang untuk cantas kepala dia, dia pun lebih dahulu untuk memenggal kepala ayah dia. Allahu Akbar. Itu satu perbuatan yang paling berat, tetapi bukan satu kesalahan di sisi syariat. Dia pun ceritalah kenangan dia itulah. Dia kata tak boleh lupa dalam peperangan Badar terpaksa bunuh ayah sendiri yang sebagai seorang kafir. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Lelaki beruntung dalam peperangan Badar ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan kesalahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa sampai macam tu sekali mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana mereka ketika itu baru sangat masuk Islam, tetapi dengan keimanan yang 100% yang telah difilterkan, disaringkan ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Masa peristiwa Isra' Mi'raj bukan sekadar peristiwa untuk kita baca saja, tetapi kita boleh ambil satu panduan. Itulah proses filter yang paling ketat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat yang ada di kota Mekah ketika itu. Bayangkan, peristiwa Isra' Mi'raj melangkaui akal kita, melangkaui ilmu yang kita ada, melangkaui keimanan kita. Dengan asbab peristiwa Isra' Mi'raj itu, jika imannya seperti mana iman Sayyidina Abu Bakar, dia akan terima tanpa soal bicara, tanpa fikir panjang. Sayyidina Abu Bakar tak adalah balik fikir macam tak boleh percaya tapi kena percaya. Macam tak ada lagi. Tapi kalau ada orang yang tak percaya, dia akan tolak sungguh. Orang yang baru-baru atas pagar ni, dia tergoyah. Situ kata filter yang paling ketat tu. Maka wujudlah ahli-ahli Badar ini. Bayangkan, 2 tahun kedua hijrah diperintahkan untuk berperang dalam bulan puasa. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau ikut tu mu'allaf lagi lah. Tapi mereka ni dengan semangat cintakan syahid, semangat percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah ganjarannya bagi mereka. Kemudian selepas tu masuk pula peperangan Uhud, di mana 2 pasukan di antara kumpulan tentera Islam dan tentera kafir. Kalau peristiwa Uhud ni agak menyedihkan jugalah, tapi mempunyai pengajaran yang cukup besar, di mana 50 orang pemanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan duduk di atas bukit, disebut sebagai rumah, pemanah-pemanah ni duduk di atas bukit, jangan turun selagi mana Rasulullah tak perintahkan mereka untuk turun. Tiba-tiba mereka dengar khabar bahawa Islam sudah menang. Lalu mereka pun turun untuk mendapatkan harta rampasan, bukan berebut muslimat. Itu negatif sangat kita kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bukan sifatnya tamak kepada habuan dunia, tidak muslimat.
Mereka dah tahu dah harta rampasan itu tidak dapat diambil sebelum diagihkan. Walaupun hanya sebesar sapu tangan. Pernah terjadi kepada seorang ahli khidmat Nabi. Yang mana hidup dia Masya Allah, Tabarakallah, mengkhidmati Nabi. Kira rapat sangat dengan Nabi ni. Kalau tak silap namanya Ad-Dimam. Dia ni tukar pelana kuda Nabi. Nabi nak duduk di bawah hampar-hamparan dengan safrah nak makan, sediakan semua kepada Nabi. Tiba-tiba selesai satu peperangan, dalam dia tengah menaiki kuda yang bersama-sama dengan Nabi, tiba-tiba dia terkena panahan sesat lalu mati. Sahabat pakak puji, ya Allah, untunglah dia, syahidlah dia. Untunglah dia mati tengah khidmat dengan Nabi ni. Maka Nabi kata, huwa finnar. Dia di dalam neraka. Sebab apa? Rupa-rupanya diambil satu harta rampasan sebesar sapu tangan je Musliman. Dan harta rampasan tu belum dibahagi-bahagikan. Bila Rasulullah terang balik pada sahabat, kelang kabut sahabat yang ambil tali kasut sikit pakat bagi balik. Kumpul balik. Sebab harta rampasan ini tidak boleh diambil walaupun sedikit sebelum diagihkan. Jadi sahabat yang turun daripada Bukit Uhud itu, bukan mereka berebut-rebut harta rampasan, tidak. Tetapi mereka turun sebab mereka dengar khabar telah berlaku kemenangan kepada pihak Islam. Itu kita kata fasa pertama. Maka mereka turun untuk kumpulkan harta rampasan, mereka nak pack untuk dibawa balik ke kota Madinah. Bukan kita berebut, mereka berebut untuk ambil seorang sikit. Ini harta ana yang punya, bukan. Sebab mereka dah dididik dah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tamak pada dunia. Jadi hati-hati kalau kita menceritakan tentang Uhud bila kita mengatakan sahabat ini berebut untuk mendapatkan harta rampasan. Salah Musliman. Kalau zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman umat terdahulu, zaman nabi-nabi terdahulu, harta rampasan tak boleh ambil langsung. Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ambil? Allahu akbar, azab yang pedih. Zaman Nabi boleh ambil, tetapi setelah mana diagihkan. Maka itu fasa pertama. Bila Khalid Ibn Walid ketika itu yang belum lagi memeluk Islam, dia tengok tiba-tiba bukit Uhud tadi itu daripada 50 orang tinggal 2-3 orang. Dia pun mula menggunakan strategi menawan bukit tersebut. Maka pada saat itu mereka pun cuba menyerang tentera Islam sehingga terluka baginda sallallahu alaihi wasallam. Patah gigi baginda. Itu pun ada sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar dan ramai lagi sahabat-sahabat yang cuba menjadi benteng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan duduk saja Muslimat, Rasulullah sama juga naik berperang. Sehinggalah fasa yang kedua, hampir-hampir umat Islam kalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam keadaan yang keletihan, mereka dengan semangat yang wajar, mereka bangun melawan kembali tentera kafir, mereka hambat tentera kafir sampailah ke satu tempat yang bernama Hamratul Asad. Allahu akbar. Sehingga itulah barulah kekalahan menjadi milik orang Islam. Namun bila pulang ke Madinah, masing-masing postmortem balik. Sebab apa? Di sebalik kisah tu ada orang munafik, 300 orang munafik yang merupakan penduduk tetap kota Madinah yang berjanji nak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menahan kota Madinah, nak menahan daripada diserang oleh pihak musuh luar. Tiba-tiba sampai sekerak jalan mereka patah balik. Allahu akbar, ini satu pengkhianatan yang cukup besar. Kita kalau dengar peperangan yang kita ingat Badar dengan Uhud. Yang ingat tak?
Tak berapa nak ingat. Ustazah kena buka lain lah kitab. Ada kitab yang simple. Buka kitab Sirah Nurul Yaqin. Baca kitab tu khulasah. Kitab yang simple tetapi menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam daripada sebelum lahir sampailah wafat. Nak baca lagi tebal lagi muslimat, carilah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Tak faham Arab? Tak apa. Jakim dah terjemah. Beli dekat Jakim. Baca. Sehari sehelai. Kata cinta Nabi. Kan? Buktikanlah insyaAllah. Okey. Kemudian, maka kemenangan telah beri pihak kepada tentera Islam yang hanya berjumlah kecil berbanding dengan pasukan lawannya. Maka tersebarlah kemenangan itu di kota Mekah dan kawasan sekelilingnya. Dan ramailah kaum musyrikin memeluk Islam. Pada ketika itu Suraqah mendengar berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengirim Khalid bin Walid untuk memerangi suku Mudallas. Kisah ni berlaku setelah mana peperangan Uhud agak lama, kemudian Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam. Masa peperangan peristiwa Uhud, Sayyidina Khalid menjadi tentera kafir ketika tu, tentera musyrikin. Kemudian selesai, dah berlaku beberapa period, maka Sayyidina Khalid ibn Walid masuklah ke dalam Islam. Sayyidina Khalid ibn Walid ni merupakan saudara, antara saudara yang terdekat dengan Nabi. Sebab apa? Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah, isteri yang terakhir. Maimunah adalah isteri kepada Sayyidina Hamzah, sepupu Nabi. Kemudian ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Adik kepada Sayyidatina Maimunah, ibu kepada Sayyidina Khalid ibn Walid. Allahu Akbar, Masya Allah. Mempunyai hubungan yang dekat. Ibnu Abbas pernah tidur satu malam di rumah ibu saudaranya Maimunah semata-mata nak tengok macam mana cara Nabi bertahajud. Macam mana cara Nabi berqiyamul lail. Dia duduk tunggu sampai malam kan. Tidur dengan Nabi sekali. Kemudian dia tengok bagaimana Rasulullah bangun daripada tidur. Rasulullah baca satu doa. Satu ayat. 10 ayat daripada surah Ali Imran. Kemudian dia tengok Rasulullah berwudu dengan sempurna. Kemudian dia tengok Rasulullah menunaikan solat dan dia turut mendirikan solat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia duduk di sebelah kiri Nabi, tengah solat, Rasulullah pegang telinga dia, tarik pelan-pelan, suruh duduk sebelah kanan. Itu cara bermakmum, imam dan makmum. Bagi lelaki yang tidak ada, kalau 2 orang, makmum pertama duduk depan, imam pertama duduk depan, makmum duduk di sebelah kanan. Tapi bila dah ada 2 orang, duduk di belakang berbetulan dengan imam. Adapun suami dan isteri, suami jadi imam, isteri tetap kena duduk betul-betul di belakang suami, bukan duduk di tepi, bukan duduk di sisi. Konon-konon kan, tulang rusuk ke kan? Tak. Tetap duduk di belakang. Tapi kalau sempit, tak mengapalah, nak buat macam mana. Bilik tak besar mana, kalau dapat ruang yang besar kat ruang tamu, duduklah di ruang tamu. Macam tu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu cara. Dia tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail, tahajud. Perhati. Lepas tu bukan setakat tu saja, pada waktu pagi pula dia tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan pergi ke diriwayatkan oleh Sayyidatina Maimunah, Rasulullah ketika nak pergi ke masjid, di antaranya tu ada satu doa yang Rasulullah baca. Allahumma ja'alni qalbi nuran ila akhir. Saya pun tak hafal sampai habis. Tapi ingat dalam bahasa Melayu. Kan senang. Jadi, kita baca doa tu insya-Allah bertepatan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni qalbi nuran waj'al lisani nuran waj'al khalfi nuran waj'al amami nuran waj'al tahti nuran waj'al fawqi nuran. Kita minta Allah Ta'ala berikan kepada kita cahaya depan, belakang, atas, bawah.
lagi apa lagi, kiri, kanan. Kemudian kita minta Allah Ta'ala kurniakan keseluruhannya cahaya kepada kita dan tambah lagi cahaya kepada kita. Allahu Akbar. Itu di antara sebelum menunaikan solat subuh. Ketika Rasulullah perjalanan untuk menunaikan solat subuh. Allahu Akbar. Sebab apa? Sayyidina Ibn Abbas melihat suasana yang macam itu untuk kita juga. Untuk diamalkan oleh kita sampailah akhir zaman. Okey. Kemudian maka tersebarlah kemenangan itu di kota Mekah dan kawasan sekelilingnya. Maka ramailah kaum musyrikin memeluk Islam. Maka Suraqah mendengar berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengirim Khalid ibn Walid untuk memerangi suku Mudallas. Sedangkan Suraqah ingin pihak Khalid membuat perdamaian dengan suku Mudallas, sudah tentu nanti mereka akan memeluk Islam. Rasulullah perintah untuk memerangi suku Mudallas, tetapi Suraqah menghendaki yang lain. Agar apa? Agar nanti suku Mudallas nanti dapat memeluk Islam. Kadang-kadang Islam ini nak menegakkan Islam bukan hanya dengan peperangan muslimat. Banyak kalau kita tengok dalam sirah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam dengan penuh kelembutan. Pernah berlaku kepada Sumamah yang digelar sebagai Raja Yamamah. Sumamah merupakan pengetua, kita kata ketua lah bagi kabilah Yamamah. Kabilah Yamamah ni dekat dengan kabilah Bani Hanifah yang mana diketahui oleh Musailamatul Kadzdzab. Bezanya yang Sumamah ini, Masya Allah, tabarakallah, asalnya dia adalah orang yang paling benci dengan Nabi SAW. Paling benci dan paling tak suka dengan Nabi SAW. Ketika mana berlaku satu peperangan antara tentera Sumamah dan juga Rasulullah SAW, maka Sumamah ini ditawan. Diikat dekat Masjidin Nabawi. Kemudian Rasulullah pun datang berjumpa dengan dia. Rasulullah tanya, apa yang kamu nak? Dia kata apa? Agak bongkak sikit lah. Dia kata, kalau kamu nak bunuh aku kerana aku telah banyak menumpah darah di kalangan kamu pun patut. Kalau kamu nak bebaskan aku sesuai dengan ganjaran yang aku bagikan kepada kamu pun tidak mengapa. Rasulullah dengar, Rasulullah balik. Rasulullah tak tahu. Esok pula Rasulullah datang lagi. Rasulullah tanya, apa yang kamu kehendaki? Dia bagi tahu benda yang sama sampai 3 kali. Rasulullah pun tak peduli. Akhirnya Rasulullah suruh melepaskan dia. Pada saat dan ketika itu, maka dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kata apa? Kalau dulu engkau orang yang paling aku benci. Agamamu paling aku tak suka sekali. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, izinkan aku pergi ke kota Mekah. Sebab dia raja pergi kota Mekah. Dia di antara orang yang mendapat kepercayaan orang-orang Quraisy di sana. Yang sentiasa menyalurkan, bukan bantuan, tetapi menyalurkan dalam bab perniagaan. Sekatan-sekatan, kalau ada sekatan-sekatan dalam bab perniagaan, dia orang yang berkuasa. Maka dia pergi ke Mekah, dia pun buat announcement bahawa dia telah pun masuk Islam. Terkejut semua pembesar-pembesar kota Mekah. Bila dia balik pula ke Yamamah, apa dia buat? Dia perintahkan seluruh kabilah dia, semua telah masuk Islam, perintahkan untuk buat sekatan kepada penduduk kota Mekah. Selagi mana mereka tak masuk Islam, lama muslimat. Sehingga mereka ni terpaksa buat surat kepada Nabi, ya Rasulullah, minta, engkau adalah orang yang tidak suka menyusahkan orang lain. Islam kan agama toleransi. Maka engkau hantarkan utusan bagi tahu kepada Sumamah ini untuk berhentikan sekatan dia kepada kami. Maka Rasulullah SAW pun kirim surat kepada Sumamah bagi tahu, tolonglah hentikan sekatan kepada penduduk kota Mekah. Sampai macam tu sekali hebatnya orang sebagai ketua, akhirnya dia masuk Islam dan dia dapat bawa seluruh pengikut dia untuk masuk Islam
dan dia juga berkuasa untuk menyekat kemudahan kepada seluruh kota Mekah. Di situ berlaku tak peperangan, saya nak tanya? Bila ditawan, sebenarnya kalau tawanan ni kita panggil asir. Tawanan ni asir. Ada beberapa faedah daripada orang yang ditawan. Yang pertama, orang tawanan ini kita boleh ambil dia, kemudian kita jadikan tebusan dengan tentera Islam kita yang ditawan di sebelah pihak sana. Yang pertama. Yang kedua, tawanan ini boleh dijadikan sebagai hamba. Sebab kita tawan tu bukan orang biasa-biasa. Orang yang ada di medan tempur, orang yang kuat tubuh badan dia. Betul? Orang yang jasmani dia hebat. Maka boleh dijadikan sebagai hamba abdi. Kalau dia sebatang kara, kalau tak ada siapa yang datang tebus dia, maka dia akan jadi hamba abdi. Yang kedua, dia boleh ditebus dengan wang. Sebab apa? Keluarga dia akan datang. Keluarga dia akan datang untuk menebus dia. Pernah berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Umair. Lelaki ni dia bersahabat dengan seorang musyrikin yang bernama Safwan di Mekah. Bila berlaku peperangan Badar, anak dia ditawan oleh tentera muslimin. Dia sedih sebab anak dia ditawan. Dia pun bersembang dengan Safwan, mereka berdua saja sembang, menceritakan tentang peristiwa yang berlaku dalam peperangan Badar, menceritakan tentang kesedihan sebab apa orang-orang pembesar-pembesar Quraisy mereka yang mati kemudian ditanam di perigi Badar, perigi buta Badar, dibuang macam tu je. Kemudian dia pun menyampaikan satu hasrat dia yang besar. Aku ni, dia kata kalau tak sabit, saya guna bahasa saya lah nah, kalau tak sabit, ada anak isteri, ada harta benda yang nak kena diuruskan, ada keluarga yang kena nak diberi nafkah, aku dah pergi lama dah ke Madinah tu. Dengan hasrat apa? Dengan hasrat aku nak bunuh si Muhammad tu. Maka Safwan yang dengar ni cepat-cepat dia kata apa? Kalau macam tu jangan bagi tahu kepada siapa, serahkan anak isteri kamu kepada aku, serahkan seluruh harta kamu untuk aku jaga, dan aku sanggup bila kamu bunuh Muhammad, kamu pun mati ke di sana, aku sanggup jaga anak isteri kamu sampai bila-bila, dengan syarat kamu buat apa yang kamu katakan ini. Maka dia pun berangkat bawa pedang. Sebelum pergi tu dia lumurkan pedang dia dengan racun. Sampai dekat kota Madinah, sampai di Masjidin Nabawi, dia pun cari. Mana dia Muhammad? Mana dia Muhammad? Dia cari. Tengok sahabat tengah duduk satu kelompok sedang bersembang-sembang. Orang pertama dia jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nampak dia, Sayyidina Umar bangun dengan menghunuskan pedang sebab dia tahu tu musuh Allah. Apa tujuan kamu datang ke sini? Dia tanya. Aku datang nak jumpa dengan Muhammad. Apa tujuan kamu nak berjumpa dengan Muhammad? Adalah aku nak jumpa. Tu yang kamu bawa tu apa? Dia tanya habis, dia selidik habis. Kemudian ketika dilaporkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangannya, maka Rasulullah kata tak apa, persilakan dia masuk. Persilakan dia masuk. Maka bila dia masuk tu, Rasulullah tanya, apa tujuan kedatangan kamu ke sini? Tak ada tujuan apa. Dia tak boleh nak cakap. Tak ada tujuan apa. Aku mai dengan nak bebaskan anak aku. Rasulullah tanya lagi. 3 kali Rasulullah tanya, apa tujuan kamu datang ke sini? Dia pun masih cerita benda yang sama. Akhirnya Rasulullah, tidakkah tujuan kamu datang ke sini hasil daripada perbincangan kamu dengan Safwan di Madinah yang tidak diketahui oleh sesiapa pun bahawa tujuan kamu datang sini ni adalah untuk membunuhku. Bila dia dengar saja apa yang diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia pasti dan yakin ketika mana dia bersembang dengan Safwan tadi tak ada siapa pun yang dengar. Maka dengan ayat itulah dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Bahkan anak dia pun dibebaskan, maka dia pun jadi Islam, orang Islam.
Lama peristiwa tu berlaku. Safwan yang duduk di Mekah tu duduk tunggu. Dah duduk jaga anak dia dah. Anak dia, isteri dia jaga semua. Duduk tunggu berita. Tak sampai-sampai. Kata dia mati ke Muhammad yang mati ni? Macam tu lah. Tunggu berita tak sampai. Dia bukan macam kita ada WhatsApp apa semua kan zaman tu. Zaman utusan. Bila saja kafilah-kafilah daripada Madinah sampai ke Mekah, ditanya, apa khabar dengan Umair tu? Tak, kami tak dengar khabar apa pun. Dia orang tak tahu. Sampailah satu ketika, satu kafilah daripada Madinah tu datang, dia pun tanya. Maka mereka bagi tahu pada dia bahawasanya Umair telah pun masuk Islam. Terkejut dia, marah, terbakar hati dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka Umair pun ketika tu kembali ke kota Mekah. Dengan beraninya Umair mengisytiharkan dia Islam, lalu dia mengajak seluruh kota Mekah untuk masuk bersama dengan dia dan ramai juga yang mengikut dia. Allahu Akbar. Di situ berlaku tak peperangan? Tak berlaku. Bukan maksud kata bila nak bawa Islam tu kena berperang terlebih dahulu. Tunjuk akhlak sebagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Satu lagi, satu tajuk lagi iaitu muka surat 29, jangan terburu-buru dalam tindakan. Dalam surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang pada jalan Allah, maka hendaklah kamu menyelidiki apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan mengucap dua kalimah syahadat, engkau bukan orang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapatkan harta benda kehidupan dunia. Kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikian juga keadaan kamu dahulu. Lalu Allah mengurniakan nikmat-Nya kepada kamu. Oleh itu selidiklah terlebih dahulu. Jangan bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan segala yang telah kamu lakukan. Ayat ini turun sebab ada satu kisah yang berlaku kepada Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah, anak angkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah. Masya Allah, tabarakallah. Usamah bin Zaid ini di antara orang yang Rasulullah sangat sayang. Bila masa Usamah balik daripada peperangan, Rasulullah orang yang paling gembira. Muka Rasulullah tu paling ceria. Sehingga disebut dengan satu mafhum. Diriwayatkan oleh salah seorang daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pernah tengok keceriaan baginda sallallahu alaihi wasallam secerianya baginda menyambut kepulangan Usamah. Usamah adalah satu ikon anak muda yang mana hatinya ingin untuk berjihad di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam announce akan buat satu peperangan, nak pilih pemuda-pemuda yang gagah perkasa untuk dipilih ke medan perang. Usamah ni, dia masa tu kecil lagi, tak tinggi sangat. Kita kata budak-budak baru nak besar. Dia pun duduk juga sebaris dengan orang-orang yang nak dipilih dengan Nabi, punya excitednya nak pergi. Bila sampai dekat giliran dia, dia pun cincak kaki biar nampak tinggi. Punya teringingnya dia nak pergi berjuang di jalan Allah. Sehingga sampailah had dia, barulah dia dibenarkan untuk berperang. Allahu Akbar. Seronoknya dia untuk berperang di jalan Allah. Kemudian
apa yang berlaku pada Usamah dalam satu peristiwa yang kita nak baca ni muslimat. Allahu Akbar. Dan ayat Al-Quran ini bukan hanya turun kepada kerana peristiwa Usamah, tetapi juga memberi satu isyarat kepada kita sampai hari ini. Apa saja berita yang datang, kena tabayyun. Jangan tengok sekerat-sekerat. Video yang sampai kita tengok, oh yang tu betul dah lah ni. Kan? Jangan muslimat. Walaupun daripada pihak lawan, walaupun daripada pihak kawan, tengok full. Contoh. Okey. Ataupun datang daripada kawan kita. Contoh kawan kita datang bawa cerita tentang kawan kita yang lain. Kita jangan membabi buta terima. Tabayun. Mungkin ada kesalahfahaman di sana. Jadi bila salah faham itu akan menyebabkan pergaduhan. Akan menyebabkan putusnya silaturrahim. Akan menyebabkan berbagai-bagai pergaduhan yang berlaku. Hati yang sentak. Bayangkan kita tengok orang buat status pun kita sentak lah. Dia tak niat kat kita pun, tabayun dulu. Sebab dia sahabat karib kita. Kebetulan kita bincang pasal tu. Kemudian kita pula terasa. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Apa saja yang berita yang datang, kena tabayun. Dan contoh kisahnya berlaku kepada Usamah bin Zaid. Okay, saya bacakan. Kisah di sebalik ayat ini. Pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pasukan tentera berjumlah 130 orang di bawah pimpinan Ghalib bin Abdullah Al-Laythi untuk memerangi penduduk di Al-Mayfa'ah. Beliau berjaya menewaskan musuh, sebahagian musuh dibunuh dan bakinya ditawan. Saya dah cerita tadi lah fungsi orang yang ditawan. Untuk dibebaskan, ada juga tawanan yang dibunuh. Sebab apa? Dia ni masa dalam peperangan terkenal dengan orang yang memang hasad sungguh dengan Islam. Tak suka sungguh dengan Islam. Sebelum ni dia orang yang membawa-bawa cerita tentang Islam dan niat dia memang sebagai pengkhianat kepada Islam. Maka tawanan ini boleh dibunuh. Nak jadikan hamba lembek. Contoh. Nak ditebus, tak ada yang nak tebus, siapa pun tak mau tebus kat dia. Maka tawanan tersebut bila dia mempunyai sikap-sikap yang demikian, maka dia boleh dibunuh. Okey. Kemudian ketika peperangan sedang berlaku, dalam peperangan yang diceritakan tadi ni, Usamah bin Zaid menghadapi seorang lelaki musyrik. Ada seorang lelaki musyrik yang nak berperang dengan dia, tiba-tiba bila Usamah nak bunuh dia, dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila dia dah mengucap, Usamah tetap juga bunuh dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Apabila musyrik itu merasai saat kematiannya, maka dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Usamah menyangka musuh itu pura-pura agar dia selamat bila disebut la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab Islam ni agama toleransi. Dia tidak akan bunuh orang yang mengucap kalimah syahadah. Haram darah dia. Tapi Usamah bin Zaid, Sayyidina Usamah ni dia pun bunuh. Dengan asbab dia menyangka bahawa lelaki tadi pura-pura masuk Islam. Dia pun bunuh supaya dia selamat. Kemudian lalu Usamah membunuh orang itu apabila tentera Muslim pulang ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu dengan apa yang dilakukan oleh Usamah. Diceritakan pada Rasulullah bagaimana Usamah membunuh orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepadanya, kenapa kamu membunuhnya selepas dia melafazkan kalimah tiada Tuhan selain Allah? Maka jawab Usamah, dia nak bela diri dia. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, dia berkata demikian kerana ingin menyelamatkan dirinya daripada dibunuh. Dia belalah diri dia. Bayangkan apa yang Rasulullah SAW jawab. Adakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu mengetahui bahawasanya dia bercakap benar ataupun tidak?
Kamu bunuh dia dengan sangkaan bahawa dia berpura-pura. Rasulullah kata, kamu yakin ke? Kamu belah rangka dada dia, kamu tengok ke? Dia ni sebenar-benarnya Islam ataupun berpura-pura? Rasulullah tak pernah marah kepada Usamah. Hari itu Rasulullah marah. Maka Usamah berkata, mintalah keampunan untukku wahai Rasulullah. Maka Usamah pun jadi risau, takut. Usamah minta kepada Rasulullah untuk mohon keampunan kepada Allah supaya Usamah diampunkan atas kesilapan. Cerita dia, kronologi dia, bunuh tanpa niat. Bunuh tanpa niat. Kalau kata bunuh tanpa niat ni, kalau kita dalam hukum sekarang ni, kalau dalam hukum yang ada, hukum syariat, dia kena bayar diat. Seruas jari pun banyak, terpotong seruas jari pun diat dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Apatah lagi kalau terbunuh satu badan. Macam mana diat dia? Kena kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. Bunuh tanpa niat. Okay. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bagaimanakah dengan penyaksian bahawa tidak ada Tuhan selain Allah? Baginda ulang kepada Usamah supaya ingat sampai bila-bila. Rasulullah ulang lagi. Bagaimana dengan penyaksian dia? Dia kata dah kalimat la ilaha illallah tu. Maksud kata dia dah ijtihad diri dia Islam. Macam mana kamu boleh pergi bunuh dengan sangkaan bahawa dia pura-pura? Maka baginda sentiasa mengulanginya sehingga Usamah merasakan seolah-olah dirinya belum memeluk Islam. Sampai rasa menyesal daripada sahabat ni. Seolah-olah dia rasa dia ni belum peluk Islam. Maka sebelum peristiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat di atas. Ayat ni kita tengok ni. Kalau kita tengok pada ayat tersebut, Allah Ta'ala tegur, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang pada jalan Allah, maka hendaklah kamu selidik apa jua perkara sebaik-baiknya. Dalam peperangan pun kena ada sikap tabayun. Jangan ambil mudah. So kata berperang boleh bunuh, terus bunuh. Ada etika dalam peperangan. Orang tua tak boleh bunuh, kanak-kanak tak boleh bunuh, wanita tak boleh bunuh. Orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah tak boleh bunuh. Bukan sapu sama rata, ada etika dalam peperangan. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai, iaitu dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan terburu-buru buat tindakan. Ini tipu lah ni sebenarnya, nak cover lah tu. Tak. Jangan. Engkau bukan orang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta benda kehidupan dunia. Niat nak dapat harta rampasan lah, harta kehidupan dunia. Kerana di sisi Allah ada disediakan limpahan kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu. Allah Ta'ala ungkit balik. Kamu dulu pun tak Islam. Kamu dulu pun kafir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan nikmatnya, yakni hidayah dan taufik kepada kamu. Kamu dulu pun sama lah juga macam dia. Dengan nikmat, kasih sayang dan rahmat Allah, kamu dapat hidayah, kamu dapat taufik. Allah Ta'ala ungkit balik. Supaya beringat sikit. Jangan suka menghukum. Kemudian janganlah kamu bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Apa saja niat kamu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Sama ada secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Allahu Akbar. Maka selepas itu Rasulullah SAW menyuruh Usamah membebaskan seorang hamba sebagai kafarah. Dibebaskan hamba sebagai kafarah terhadap kesalahan membunuhnya itu. Disebut sebagai qatlul khata'. Bunuh tanpa niat. Tak sengaja nak bunuh sebab dia sangka kawan tu tipu.
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pengajaran yang kita dapat hari ini, Allahu akbar, masya-Allah, moga memberi manfaat kepada kita. Moga menambahkan iman kita, meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita hamba-hamba yang bila memohon keampunan Allah taala akan ampun, bila bertaubat Allah taala akan terima taubat kita, bila kita meminta sesuatu Allah taala akan kurniakan kepada kita atas permintaan kita, insya-Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat, saya masih bawa buku 25 selawat hasil karya Syekh Muhammad Alawi Hasani Al-Maliki. Masya-Allah, tabarakallah. Banyakkan dalam bulan Muharram ini berzikir, berselawat, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berpuasa, banyakkan kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya, kalau kita dah berzikir, bertasbih dan sebagainya, kita masih lagi memerlukannya, kita mulakan dengan selawat. Selawatlah sebanyak-banyaknya muslimat. Dan kita kata ulama dalam kitab dalam muqaddimah kitab Al-Iqna' menceritakan bagaimana ulama berpendapat, terutama Al-Imam Nawawi mengatakan bahawa makruh kalau kita berselawat tanpa kita menyebut salam. Contoh, kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sepatutnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Berdasarkan ayat. Nanti insya-Allah ada dalam kitab ni, kisah menarik pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala suruh kita berselawat kepada Nabi, kemudian salam ada di situ. Maka eloklah kita berselawat dengan menyebut salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau masuk time tarawih zaman bulan Ramadan kan, Bilal akan baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Biasanya Bilal tak baca Allahumma salli wa sallim. Bila akan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita yang jawab apa? Sallallahu salam alaih, kita akan jawab. Tapi sebaiknya Bilal yang menyebut juga disebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah muslimat, perbanyakkan selawat, seluruh keinginan kita akan termakbul di situ, insyaAllah. Jadi muslimat yang nak memiliki, masih ada pada saya lebih kurang 30 buah kat Sarawak. RM10 saja muslimat untuk miliki 25 selawat ni, insyaAllah. Dan beramallah dengannya, insyaAllah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyati wa i'tiqad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami jannatul firdausil a'la dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, ya Allah, sama ada dengan perbuatan kami, ya Allah, sama ada dengan percakapan kami, ya Allah, sama ada dengan pegangan kami, ya Allah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.